Al-Imam Ibnul Qayyim ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Boleh beli kedai. Okay. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahawa keadaan roh ini ada pelbagai riwayat dan banyak pandangan di kalangan para ulama. Di antaranya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, bagi orang yang mati syahid, Allah sebut dalam surah Ali Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Tuhan kata, janganlah kamu menyangka orang-orang yang mati syahid pada perjuangan menegakkan agama Allah fi sabilillah itu mati. Bahkan dia hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 169. Artinya roh orang yang mati syahid ini duduk di sisi Tuhan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Muslim juga, kita ni ringkasan, dia tak bawa hadis ni. Okay. Di dalam hadis sahih Muslim juga disebut bahawa orang yang mati syahid ini, roh dia akan berada dalam tempolok burung yang berwarna hijau di Sidratil Muntaha. Tuan dalam burung yang berwarna hijau yang berterbangan di Sidratil Muntaha, dan dia boleh keluar daripada burung itu, boleh ke syurga dan boleh kembali. Okay. Pun ada juga disebut dalam hadis yang sahih. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim kata ada tingkat-tingkatnya dan ada banyak dalil-dalilnya. Dia kata hak tinggi sekali ialah roh nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu berada di Al-Mala'ul A'la, di tempat yang paling tinggi di sisi Tuhan. Oh, ni roh nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua, adik kita kata tadi, iaitu orang yang mati syahid, berada dalam tempolok burung yang boleh dia keluar masuk juga dan boleh masuk ke dalam syurga. Ataupun dalam ayat Quran tadi, berada di sisi Tuhan mereka. Okay. Tuhan tanya, mu nak apa lagi? Beri nikmat yang banyak dan tanya lagi nak apa? Sehingga tidak ada apa lagi yang nak. Juga disebut di dalam hadis-hadis, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ada roh yang berada di depan pintu syurga. Roh orang beriman juga ditempatkan di situ. Okey. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan roh itu tertahan dalam kubur pun ada. Duduk dalam kubur pun ada. Tak dinaikkan ke atas pun ada juga. Orang yang mati syahid pun disebut dalam satu hadis yang sahih juga, roh dia pun tak boleh naik juga, tergantung di antara bumi dan langit selagi tidak ditunaikan hutang, kerana berhutang. Walaupun mati syahid, janji syurga dak tu. Okey. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lain, antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan, dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Nabi menyatakan bahawa roh-roh orang yang beriman ini tergantung di pohon-pohon di dalam syurga. Doa syurga dah. Hadis ini pun status dia sahih. Jadi banyak tingkat-tingkatnya. Okey. Hadis ini Imam Ahmad cantik diriwayatkan oleh 3 imam mazhab meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad ambil hadis ini daripada Imam Syafi'i, guru dia. Imam Syafi'i pula ambil hadis ini, roh orang beriman tergantung di pohon-pohon di syurga ini, ambil daripada Imam Malik. 3 imam mazhab riwayat hadis ini.
Guru saya Syekh Syuaib Al-Arnaud, ulama hadis zaman kita ini, dah meninggal dunia. Musnad Imam Ahmad ni ada 50,000 lebih hadis, 52,000 lebih. Dia takhrij keluar ni sahih, ni dhaif, ni hasan. Ketika dia menguraikan hadis ini, dia kata hak bawah tu tak kira lah, Imam Malik, Syafi'i, Tabi'in dan sahabatnya. Hak selepas daripada Imam Ahmad pun perawi-perawi dia siqah. Hadis ini memenuhi perawi-perawi yang selepas Imam Ahmad pun mencapai darajah rawi sebagaimana syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Jadi tinggilah dia ni. Saya selalu sebut hadis paling tinggi sekali yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua oleh Bukhari saja. Yang kedua oleh Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lain dengan syarat Bukhari saja. Yang diriwayat oleh imam lain menukuk syarat-syarat Imam Muslim saja. Begitulah seterusnya yang telah saya huraikan suatu ketika dulu, ketika kita membincangkan kedudukan dan taraf-taraf ilmu hadis. Artinya hadis-hadis ini banyak dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang insya-Allah. Dan dalam hadis ini juga disebut orang kafir pergi ke mana. Di dalam hadis ini disebut di penghujungnya berada di Sijjin. Allahu akbar. Dalam hadisnya disebut akhiril ajal, tempat yang paling akhir ajal terduduk. Tak disebutnya mana. Tetapi para ulama mengatakan ialah di As-Sijjin. Ini adalah sebab tu ibu dalam kurungan tu ini penafsiran dah. Sijjin ni pun khilaf di kalangan ulama di mana. Sebahagian kata di langit, di bumi, di lapisan yang ketujuh yang paling dalam. Tu tempat duduk ini. Sebahagian mengatakan Sijjin ini berada di Sidratil Muntaha. Khilaf juga di kalangan ulama. Kalau ikut ahli sains, lapis bawah tu kenapa? Api ya. Neraka dah tu. Dah kiamat lagi duduk situ dah. Allahu akbar. Padahlah duduk situ dah. Okey. Bahkan dalam hadis yang kita baca sebelum daripada ini, orang yang beriman apabila mati, alam barzah, alam kubur ni merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Bagi orang yang tak beriman dan jahat, bagaikan lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sekiralah maknanya kalau dia beriman, dia soleh, berada di tempat yang penuh dengan nikmat. Ikutlah mana pun. Dan bagi orang yang tidak beriman dan jahat, berada di tempat azab yang tidak terperi pedihnya. Ikutlah mana pun. Khilaf tentang tempat kesudahan yang akhir itu kepada banyak pendapat. Cuba kita tengok hadis yang ke-462. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri faqalat wama tubali bimusibati falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha mithlul maut fa atat babahu falam tajid ala babihi bawabina faqalat ya Rasulullah lam a'rifka faqala innama as-sabru inda awwali sadmatin aw qala inda awwali sadmati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang menangisi anaknya kerana kematian anaknya. Nangis. Lalu baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Takwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi. Jangan berteriak begitu. Wanita itu berkata, kemudian wanita itu berkata, tak disebut siapa dia sini, imra'atin. Orang belajar tata bahasa Arab, dia panggil isim nakirah, tak ada alif lam. Isim nakirah ni mana tak tahu siapa dia. Okay. Kalau ada alif lam, tak sebut namanya pun, biasanya diketahui siapa dia. Al-imra'ah umpamanya ada alif lam, itu diketahui, ma'rifah dia panggil. Orang ni tak ada alif lam, tak tahu siapa. Dan lazimnya kalau benda-benda yang tak berapa baik ni, sebagaimana yang kita baca hadis-hadis sebelum ni, dia sebut rajulun, orang lelaki. Kalau puang dia sebut imra'atun, tak sebut nama. Sebab ada molek. Okay. Nangis ni molek tak? Ada molek lah, Nabi larang. Okay. Sebab tu tak disebut namanya. Kenapa kamu memerhatikan musibahku ini, dia kata. Wa ma tubali bi musibati, kamu tak perlu ambil pedulilah musibah aku ini. Okey. Dia marah pula ke Nabi. Tak secara akulah, dia kata. Setelah baginda meninggalkannya, diberitahu bahawa lelaki itu adalah Rasulullah. Pun tak disebut siapa beritahu pada perempuan ni, mana orang yang berada berdekatan situ beritahu. Yang tegur kamu, yang nasihat kamu tadi itu Rasulullah. Okay. Mana orang ni orang beriman, tapi mungkin masa Nabi nasihat ia tak tengok ke, ataupun tak kenal sungguh. Tak. Okay. Zaman dulu bukan ada WhatsApp, bukan ada telefon boleh ambil gambar apa, tak kenal. Okay. Maka dia tersentak setengah mati bila dengar mari itu Nabi yang kata begitu. Allahu akbar. Jadi tersentak dia, mithlul maut, macam nak mati. Kejutnya dia. Mana ada iman lagi lah dia. Tak patut dia buat begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak menjumpai penjaga pintu. Rumah Nabi tak ada pengawal apa. Bukan macam rumah raja-raja yang besar. Nasabah lah tak kenal. Tak tahu keadaan Nabi. Kemudian dia berkata, pas bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, sungguh aku tidak mengetahui bahawa yang berkata itu adalah engkau, yang memberi nasihat itu adalah engkau. Baginda seterusnya bersabda kepadanya, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat menghadapi halangan yang pertama, kata Nabi. Sekarang tak ada makna lah sabarnya. Masa kena musibah tu kena sabar, kata Nabi. Itu sabarnya pada masa kita berhadapan dengan kesusahan dan kepayahan, kematian anak, kematian keluarga. Situ kena sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari lebih kurang macam ni juga, tapi Nabi lalu ke satu tanah perkuburan. Tiba-tiba dia tengok ada wanita yang menangis dekat dengan kubur itu. Lalu Nabi beri nasihat pada dia dengan mengatakan ittaqillah wasbiri. Okey. Hak ni dia tak ayat mana. Dalam Bukhari dia ayat di perkuburan. Pun hadis lebih kurang macam ni juga. Kemudian orang beritahu dia yang nasihat kamu tu Nabi. Lalu dia pergi ke rumah Nabi dan mohon maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata innamas sabru inda awwali sadmah. Sabar ni pada masa pertama tadi, masa kamu ditimpa musibah sungguh.
Anak yang mati, orang sudah ke bumi itu, dia tak balik lagi, dia menangis itu. Okey. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab dia Fathul Bari ketika menguraikan hadis Bukhari yang saya nyatakan tadi, nasihat perempuan yang menangis di kubur. Imam Ibn Hajar kata seseorang lelaki boleh menasihati seorang wanita walaupun ajnabiyah. Boleh beri motivasi dan boleh beri menasihat. Temu mana-mana, tengok tak berapa baik, boleh beri nasihat, tak salah. Ataupun wanita minta nasihat, kita boleh beri nasihat, tidak menjadi halangan. Nabi pun beri nasihat ni. Okay. Boleh beri nasihat dan bercakap kerana ada keperluan dan sebagainya. Lelaki dan perempuan tak apa. Dia beli atau jual puang. Kau tak cakap nak ke mana? Dah. Kalau tak tengok nak macam mana? Nak tengok nanti salah beli, ya beli dia tunduk je. Tak tahu siapa dia jual. Boleh tidak menjadi halangan. Berhubung dengan menangis jenazah, kematian jenazah ni, ikutlah kubur ke rumah masa mati ke, terutamanya masa mati. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW, Nabi melarang keras perbuatan berteriak kerana kematian. Itu ia termasuk di dalam kategori dosa-dosa besar. Termasuk dalam kategori dosa-dosa besar kerana hadis-hadisnya Nabi ada menyebut dilaknat orang yang buat seperti ini. Maka dosa besarlah ya. Bahkan besarnya perkara ini, banyak hadis-hadis Nabi, nanti kita akan bertemu nanti dalam bai'ah. Apabila wanita masuk Islam dan ingin berbai'ah dengan Nabi, antara kandungan bai'ah Nabi dengan wanita ni, jangan kamu dia panggil apa? Meratap ketika berlakunya kematian ahli keluarga. Nabi masuk dalam bai'ah ketika nak masuk Islam. Besarnya perkara ini sebab di zaman jahiliah orang ni jadi amalan dan tradisi. Apabila seorang tu mati, dia duduk meratap berhari-hari, duduk menangis, merau, upah orang menangis, meraung bertepik dengan menyebut bahawa mati dah orang ini, orang yang sangat baik, suka menolong orang, upah ni payah lagi. Duk meraung dan meratik benda-benda yang seperti itu. Datang Islam, Islam melarang keras. Bahkan dia termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sebagaimana hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ada dalam riwayat Abi Daud. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustamimata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang meratap ini dan orang-orang yang mendengar, suka mendengar orang yang meratap. Sebahagian orang kata gitu, bahagian pula dengar, ya sungguh. Ini zaman jahiliah. Mari Islam, Islam tak benar dah buat seperti ini. Bahkan Nabi melaknatnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, dan juga riwayat-riwayat yang lain yang sangat sahih hadisnya, Nabi kata laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang memukul tubuh dia, meratap masa kematian, dan orang yang menarik-narik baju dia dan pakaian dia kerana meratap tadi. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, dengan kata-kata jahiliyah, macam yang saya sebutkan tadi. Habislah kita, mati dah orang yang tolong kita, begitu begini. Ini adalah ucapan-ucapan meratap jahiliyah. Nabi melarangnya, bahkan Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami.
Hadis ini sahih. Laisa minna ini saya sudah hurai acak kali dalam mukadimah kita dulu, banyak kita jumpa perkataan laisa minna, bukan di kalangan kami. Jika sekiranya laisa minna ni makna dia bukan di kalangan kami, dia ada beberapa makna. Adakah dengan makna bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umat kami, ataupun bukan di kalangan orang Islam, ataupun apakah maknanya? Jadi para ulama mengkategorikan hadis laisa minna ni ada banyak, ada berpuluh juga. Jadi tengok kategori. Kalau benda itu melibatkan akidah dan syirik, maka perbuatan itu dengan makna bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melibatkan syirik dan kufur. Jika sekiranya melibatkan adab dan akhlak, yang melibatkan dosa-dosa besar, maka hak ni dengan makna adab, akhlak dan perilaku sebagai seorang muslim yang sebenar, sebagaimana sifat-sifat para sahabat yang saleh. Itu makna laisa minna, bukan di kalangan kami, bukan sifat kami, sifat Nabi dan sifat para sahabat, sifat orang mukmin yang sejati yang buat begini. Walaupun ada benda-benda yang laisa minna ni orang Islam sendiri buat, termasuklah meratap ini taklah terkeluar daripada Islam, tetapi dia hanyalah berdosa besar, dia kena mohon ampun, taklah terkeluar daripada Islam dah. Okey. Begitu juga umpamanya saya sudah sebut bahawa ni ada orang tanya soalan, maksud apa hadis laisa minna? Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Awal Israel serang Palestin dulu. Ada orang tanya dan saya sudah hurai di dalam kuliah kita ini. Nabi kata barang siapa tak ambil berat tentang urusan orang Islam, dia bukan di kalangan kami. Ada di kalangan orang Islam dah ambil peduli pun apa yang berlaku di Palestin. Perang pun dia tak tahu. Dia kira bangun pagi, naik kedai, pergi kerja. Tak peduli pun apa yang berlaku. Dok jadi Muslim ke? Dok. Hadis ni pun gitu juga kata para ulama, dengan makna bukan akhlak, perilaku, sikap sebagai seorang Muslim. Itu makna laisa minna situ. Tapi kalau melibatkan perkara akidah, barulah jadi terkeluar sungguh daripada umat Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi kata man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu di kalangan kami, dia bukan di kalangan kami. Ini pun termasuk dosa besar, tidaklah terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tengok kata para ulama, kalau melibatkan akidah, ya terkeluar daripada umat Nabi. Kalau melibatkan akhlak, adab dan dosa-dosa besar, maka dengan makna dia bukan sikap kita, bukan akhlak kita sebagai orang yang beriman. Begitulah juga dengan meratap ini, bukan adab dan akhlak orang-orang yang beriman, yang dilarang keras oleh Nabi SAW dalam banyak hadis, termasuk hadis yang kita baca ini. Bahkan Nabi suruh bersabar dalam menerima ujian. Dengan kalau menangis biasa lah ke mana? Nangis biasa, keluar air mata, tidak bertepik melolong, ni maaf. Ini adalah sifat fitrah semula jadi manusia. Mak kita mati, ayah kita mati, anak kita mati, tubik air mata automatik ni maaf, tak nak kawal dah, nangis macam dah tubik. Yang tak bolehnya sampai bertepik, melolong, duduk dalam rumah dengar tanah tak jalan raya pun dengar. Gitu barulah tak boleh. Kalau menangis biasa, keluar sikit esokan, itu adalah fitrah. Nabi sendiri pun menangis. Hadis minggu lepas yang saya sebut berkenaan dengan, kita baca berkenaan boleh mencium jenazah. Nabi mencium sahabat dia, antaranya Uthman ibnu Mas'ud. Aisyah kata aku tengok meleleh air mata Nabi di pipinya. Nangis lah, tutup air mata. Begitu tak apa. Sahabat pun ada, Nabi sendiri pun ada. Yang tak boleh ni sebagaimana meratap di zaman jahiliah, meraung, menolong melebihi daripada hak kelajuan. Ini tak boleh lah.
Wallahu ta'ala anhu a'lam. Kita baca dua hadis saja malam ni. Sebelum kita solat Isya, saya nak kongsi satu soalan.